Baik, Doktor. Alhamdulillah dari sudut suara, para pendengar kita mendengar suara kita masing-masing. Jadi saya terus minta Doktor untuk meneruskan perkongsian pada pagi ini berdasarkan tajuk dan slide yang disediakanlah. Jadi kita uh, persilakan Doktor untuk berkongsi lebih kurang dalam 20 ke 30 minit sebelum sesi soal jawab yang akan saya bacakan kepada daripada para pendengar, insya-Allah. Baik, dipersilakan Doktor. Okey, boleh nampak slide saya dah ke? Okey, saya rasa dah nampak ya. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini kita akan berkongsi aspek teknikal tentang kerja-kerja seorang penterjemah. Ya, okey, sedikit latar belakang. Sebenarnya apa yang saya kongsi ini ialah tentang buku yang termasuk dalam projek buku terjemahan IIUM. Ya, tajuk buku ni Continuing Studies in Translation, Translator and Interpreter Training oleh John Kearns. Okay, dari segi genre, buku ni ialah buku ilmiah yang merupakan bab yang ditulis oleh pelbagai ahli dan juga pengamal serta pengajar bidang penterjemahan. Dan menariknya, mereka ini dari bukan sahaja penutur natif bahasa Inggeris. Jadi kepelbagaian gaya penulisan tu walaupun wujud, walaupun kita katakan genre penulisan ilmiah ni dia berstruktur, dia sejenis yang berstruktur, tata bahasanya betul dan juga ada norma-norma tertentu yang mesti dipatuhi sebagai genre penulisan ilmiah. Jadi sebagai penterjemah dan juga orang yang melihat tentang bahasa, saya tertarik untuk meneliti dan juga menulis mula buku ini dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Sebab dari situ saya dapat tengok bagaimana kreativiti manusia bermain dengan struktur dan gaya. Walaupun kita katakan penulisan ilmiah ni gayanya semuanya telah tertentu ataupun ada bentuk dan strukturnya yang agak rigid ya. Okey, inilah rupa bukunya dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris warna hitam ni dan dalam bahasa Melayu yang diterbitkan oleh IIUM Press warna biru. Okey, aspek teknikal yang saya fokus dalam pembentangan perkongsian hari ini ialah tentang proses pemikiran ketika menterjemah, padanan dan pilihan padanan terjemahan yang ada, dan yang akhir sekali kecekapan penterjemah ataupun translators competence. Yang itu bonus lah saya garap daripada buku ni sebab pembentangan perkongsian ni untuk kumpulan penterjemah IIUM ya. Jadi dalam kursus-kursus ataupun dalam kelas yang kita jalankan sebelum ini, kecekapan penterjemah tu saya tak sempat sebut, jadi di sini saya akan sebut akhirnya di manalah ke manakah sasaran kita ya yang perlu kita sampai dalam masa yang singkat ya. Secara naturalnya memang kita perlu masa dan juga banyak kali banyak peluang menterjemah. Tapi kalau kita tahu dari awal kecekapan penterjemah tu
bagaimana untuk kita capai ataupun apa aspek-aspek lainnya selain teori-teori terjemahan tu, maka kita akan lebih cepat sampai hala tuju kita jelas. Okay. Okey, cabaran yang ada dalam menterjemah buku ini pada terjemahan tajuk bab dan pecahan tajuk bab pun dah timbul, ya. Walaupun penulisan ilmiah ni kita kata berstruktur jelas, ringkas, tapi ada gaya dan juga ada cara yang masing-masing penulis guna untuk menjadikan penulisan dia menarik, ya. Dan cara untuk tulisan itu, gayanya kadang dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu tu ada beza. Jadi penterjemah perlu berfikir bukan untuk menterjemah kata demi kata, ya, tapi juga mengambil kira gaya. Okay. Di sebelah kanan, di sebelah sini ialah terjemahan yang saya buat semasa draft pertama. Draft pertama saya banyak letak pilihan-pilihan slash ya. Sebab inilah tempatnya yang saya akan banyak kali fikir untuk dapatkan apakah penterjemahan sejadi, apakah padanan tepat yang saya boleh hasilkan, dan perlu fikir beberapa kali, ya. Okay, kalau sini, the cultivation of the mind and the vocational impulse against the dichotomy. Jadi saya tak boleh terjemah satu-satu, ya. Saya gayakan dalam bahasa Melayu yang orang Melayu nampak macam okay, boleh terima, boleh faham, ya. Kemudian ada juga istilah-istilah, ya. Contohnya rationalism, ya. Mungkin ada yang akan cakap rasionalisasi ke apa, itu yang kita maksudkan sebagai padanan mungkin, kata-kataan yang boleh letak di situ. Tapi kalau kita letak pentakulan akademik dan penterjemah, itu macam lebih Melayu lah bunyinya, Melayu faham gitu, ya. Sebab penterjemah sedapat mungkin perlu gunakan kosakata, kataan yang ada dalam bahasanya sendiri ataupun yang biasa didengar oleh khalayak. Okay. Jadi yang bertanda pangkah-pangkah ni ialah contoh-contoh padanan mungkin. Padanan mungkin ni yang possible, ya. Okay. Seterusnya, okey, berikutnya kita mungkin fikir kalau buku terjemahan, buku ilmiah kuranglah yang kita katakan sebagai bentuk-bentuk figuratif ataupun istilah-istilah ataupun apa-apa yang kita rasa dalam genre jenis sastra ataupun cerita saja yang ada, tapi tiba-tiba ada dalam ni. Ini mungkin perkataan biasa je dalam bahasa Inggeris, ya, in search of Achilles heel. Tapi bila nak terjemah ke bahasa Melayu, apa yang ada dalam fikiran seorang penterjemah tu boleh macam-macam. Terutamanya yang seperti saya sangat pentingkan cari sedapat mungkin beberapa banyak sekalipun padanan mungkin, ya. Plausible equivalent. So in search of Achilles heel ni, adakah saya perlu hilangkan bentuk figuratifnya, nyatakan aja apa maksudnya, ya.
Setelah berfikir dan saya mengambil keputusan untuk kekalkan bentuk figuratif itu dan masukkan sedikit keterangan. Okay. Sebab dalam fikiran kita perlu ingat orang yang membaca buku dalam versi terjemahan dia tak ada bantuan daripada yang buku asal, dan kita juga nak memberi wajah ataupun karakter pada buku tu, ya. Jadi kita kekalkanlah supaya ada pengetahuan lain dan juga karakter terhadap buku itu. Okey. Berikutnya terjemahan tajuk bab dan tajuk bab dah. Okey. Okey, dalam kelas-kelas penterjemahan yang saya selalu sampaikan, kalau ayat tu panjang, kita kena fikirkan faham atau tidak faham, ataupun terlampau kelam kabut, terlampau padat sehingga tak jumpa cari tema, rema, topik cerita dalam ayat tersebut, dan kita hendaklah buat penstrukturan semula itu secara teori di dalam kelas. Tapi berkenaan dengan buku ini, ada banyak keadaan yang itu tidak dapat dilaksanakan, jadi saya memang perlu untuk carilah di mana tema, di mana rema, di mana topik cerita ayat tu dan buat penstrukturan semula. Okay. Kadang-kadang sampai 5-6 perkataan dan baru jadi satu topik. Dan bila kita terjemah semula tu, kita kena jelas dari sini sampai sini ialah topik, dari sini ialah cerita ayat tu, ya, ataupun tema dan remanya. Okay, ada juga orang yang menulis tema tu dan rema tu bersepah-sepah. Dia boleh pergi ke ayat berikutnya, dia letak tanda titik, tapi sebenarnya itu ialah tema ataupun cerita kepada ayat sebelumnya. Jadi penterjemah, kemungkinan-kemungkinan itu penterjemah perlu boleh nampak dan boleh dengan bijaknya macam mana nak digabungkan atau tak digabungkan. Okay, konsep keseluruhan ni, kalau kita tengok, ni, ya, setengah perenggan. Perenggan ni cuma ayatnya panjang-panjang dan memang tidak boleh untuk semula dikerat-kerat nanti jadi lain maksudnya. Ya. Jadi itu ciri-ciri yang biasalah juga untuk penulisan ilmiah. Ya. So, apa maksud tema, rema, topik cerita ni macam kita kalau belajar tata bahasa, subjek, predikat. Tapi ni kita sebut tema, rema, topik cerita apabila kita merujuk pada makna, ya, pada maksud atau maklumat dalam ayat tu. Okey, berikutnya ialah singkatan. Dalam buku ni ada banyak singkatan. Dan singkatan-singkatan ni ada yang kita katakan kata nama umum dan ada juga kata nama khas, dan biasanya ada padanan dalam bahasa Melayu. Jadi sebagai penterjemah kita perlu juga fikirkan, kalau dia kata nama khas, jelas kita tak payah terjemah. Tapi ada yang macam kata nama umum tapi sebenarnya dia kata nama khas, ataupun dia memang kata nama umum tapi tertentu kepada itu saja, dan pada masa yang lain ia perlu digunakan untuk mencari rujukan dalam Google ke, dalam file ke, dalam dokumen tertentu ke. Jadi perkara-perkara yang macam ni biasanya untuk terjemahan kali pertama saya berikan bahasa Melayunya, tapi yang berikutnya semua dalam bahasa Inggeris dan singkatannya pun dalam bahasa Inggeris. Ya. Contohnya CPD, contohnya TSP, ya, kalaulah TSP itu yang tertentu sahaja. Okey. Kemudian selain daripada singkatan tu, isunya ialah isu kemudian hari, ya, bila mereka hendak cari dia punya penjelasan ataupun maklumat langsung. Jadi itu kalau menyusahkan isu itu untuk dicari semula, tak perlulah kita terjemahkan.
Okey. Okey, di sini pun sama isu yang tadi tu ya. Kalau macam ni, nama kamus jelas saya terjemahkan ya. Tapi kalau macam ni, ini yang kepada penterjemah sign base ni. Nama database ke apa ke ya. Tu umum ke khusus ke. Kalau itu khusus, saya tak terjemahkan ya. Kita anggap itu sebagai nama khas juga sebab ada konsep dan perkaranya yang tertentu. Okey, berikutnya ialah tentang ini. Buku ni berkenaan dengan pelbagai bidang, sub-bidang dan padanan bahasa yang berbeza ya. Dalam buku ni ada satu bab yang berkenaan dengan terjemahan bahasa Inggeris, bahasa Jepun ke bahasa Inggeris dalam anime. Okay. Jadi di sini ada bahasa Jepun, budaya Jepun, istilah-istilah domain anime. Jadi penterjemah yang baik dia akan usahakan untuk cari, dan saya bernasib baiklah dalam hal ni sebab saya di Akademi Pengajian Bahasa UiTM. Ya, Akademi Pengajian Bahasa ni pusat bahasa yang paling banyak bahasa ada di situ. Jadi untuk mencari pensyarah dan penterjemah bahasa Jepun sangat senang, dan di sini saya gunakan saya minta khidmat pensyarah Puan Noraizah. So kalau katakan kalau kita tak tanya orang-orang yang tahu dari bahasa berkenaan, Okama tu apa dia, kita mungkin akan silap ya. Dan perkara-perkara yang dalam ini, kalau nama tak payahlah diterjemahkan sebab nanti nak dicari susah balik tajuk buku ke apa, macam ni tak perlu diterjemahkan ya. Sebabnya untuk carian dalam Google tu payah kalau terjemahkan sebab benda tu memang dalam bahasa Jepun, dalam tulisan Jepun, tiba-tiba kita Google cari dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, memang takkan jumpa. Okay. Alright, tentang proses pemikiran seorang penterjemah ya. Menterjemah ni kerja dalam kepala, dalam fikiran, dan mesti perkara-perkara yang berlaku dalam fikiran tu kita dengan sedarnya pilih ya. Kita secara tabiinya kita ni ada kecenderungan tertentu. Ada orang dia analytical saja ya. Kalau analytical kritis tu yang netizen panggil makcik bawang tu ya. Tapi sebagai penterjemah kita kena, kalaulah kita bukan ada bakat ataupun secara naturalnya memanglah seorang penterjemah ya, ada orang yang begitu, tak payah pergi kursus pun dia boleh menterjemah sebab dia ada bakat. Bakatnya ialah apa? Proses berfikirnya tu memang pelbagai. Jadi kalau yang tak ada bakat tu kita kena dengan sengaja pupuk dan guna. Jadi penterjemah ni dia ada pemikiran divergent, bercapah. Ini ialah semasa dia mencari maklumat, cari selagi ada padanan dan maklumat. Ya. Kemudian proses pemikiran convergent. Yang ini ialah dari segala maklumat tu dia pilih mana yang kita katakan padanan mungkin, ya, 3 yang paling dekat ke ya, dan juga untuk tentukan padanan tepat. Ya, dalam konteks itu, dalam perkara itu, yang mana yang paling tepat dalam banyak-banyak yang mungkin. Okay, kemudian pemikiran lateral ni kan dia berkait dengan proses dan sesuatu yang dilihat secara lateral. So, dalam hal ni saya guna bila saya nak tengok apa yang saya pilih tu sesuai atau tidak dalam ayat, sesuai atau tidak dengan konteks ya. Dan pemikiran analytical ini memang sangat perlu ada ya. Fikir dan timbang, adakah pembaca faham, mereka tidak ada teks asal kan. Adakah boleh timbul makna lain? Adakah tata bahasa ini tepat dengan tata bahasa sasaran? Dekat situ ada salah ejaan. Kolokasinya pula betul atau pelik. Kolokasi ni apa maksudnya ya? Kalaulah yang melihat ni orang awam, penterjemah yang bukan bidang leksikal atau bidang linguistik, saya selalu kata pada pelajar saya, kalau susah sangat nak faham kolokasi ni ialah keserasian ataupun numbness ya,
di situ bunyi natural atau tidak, memang itu biasa yang digunakan atau tidak frasa itu, ya. Situ kolokasi. Ya. Kemudian pemikiran kreatif juga perlu ada, ya. Ada padanan yang merupakan padanan gunaan. Maksudnya itu yang biasa masyarakat dalam bahasa sasaran itu guna. Atau ada kalanya tak pernah orang guna, tapi seorang penterjemah yang baik, dia boleh datang dengan satu padanan frasa yang orang kata, betul 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 betul. Ya, tak pernah orang guna, tapi dia boleh keluarkan dan orang pengguna boleh faham dan boleh terima. Okay. Kemudian padanan sejadi dan atau padanan yang gayanya setara. So, saya rasa bahagian yang pemikiran kreatif ni, ya, selalunya penterjemah yang berbakat ataupun banyak pengalaman dia boleh sampai tahap ini. Ya. Dan akhir sekali ialah natural. Letakkan diri anda, pemikiran natural, letakkan diri anda sebagai pembaca nanti teks sumber dan sasaran dan cuba capai itu. Ya. Baik, seterusnya saya laju ke, saya banyak lagi ke. Okey, yang ini jenis-jenis padanan. Apa pun tajuk yang saya ajar ataupun saya bercakap tentang penterjemahan, saya akan sebut perkara ini. Ya. Sebab inilah perkara yang menjadi pilihan ataupun ruang untuk penterjemah itu pilih. Ya, padanan denotatif ialah padanan yang memang makna sebenar, padanan konotatif yang jenis figuratif ke, yang ada maksud-maksud sebaliknya, maksud negatif, ya. Padanan fungsian itu memang katakan kalau dalam bahasa Inggeris kan orang menuang air dalam cawan dan dia cakap siwen, ya. Tak bolehlah dalam bahasa Melayu kita terjemahkan sebagai cakap ya bila, memang tak lah kan. Jadi dalam padanan fungsian ni untuk penulisan ilmiah pun ada padanan fungsian dia, ya. Bila disebut macam tu argue lah, suggest lah, kadang-kadang dia bukan argue, dia bukan menyangkal ke apa, ya. Kadang-kadang cuma menganjurkan, menyatakan dalam bahasa Melayu dia. Kemudian padanan dinamik ialah padanan yang kalau kita berikan padanan tu dalam frasa atau ayat, dia bukanlah kata demi kata, ya. Contohnya dalam teks tu ada dia kata is a must, saya terjemah sebagai tidak boleh tidak. Itu antara padanan dinamik, ya. Dia bukan satu lawan satu, ya. Dia ikut apa yang maksudnya sama, tapi dari segi bentuk dan struktur ni tak sama. Okay, berikutnya ialah padanan normatif teks, ya. Yang ini dalam buku yang saya tengok ni tentang, ya, kalau URL, tentang istilah-istilah yang biasa diguna dalam buku-buku akademik, buku ilmiah untuk rujukan, untuk bibliografi, itu kita kena ikutlah apa norma peraturan teks bahasa sasaran. Okay, kemudian padanan estetik formal, ini macam tadilah yang saya kata apa tu, Achilles heel, tak banyak dalam tu tapi ada. Okay. Padanan kosong ni ialah biasanya tentang bentuk-bentuk tata bahasa ataupun bentuk gaya yang bila diterjemah ke bahasa sasaran dia jadi langsung tak ada, ya. Padanan gramatis boleh jadi padanan kosong juga, ya. Contohnya dalam bahasa Melayu yang untuk pancangan relatif untuk keterangan, bila terjemah bahasa Inggeris tidaklah setiap kalinya which is lah, that is lah, dia hilang gitu saja, ya. Kosong. Right, padanan gramatis yang ini contohnya kalau dalam bahasa Inggeris perkara yang tentang masa lampau di dalam past tense, terjemah ke bahasa Melayu tak perlulah setiap kali mesti sebut telah, akan, sedang, dan semua bentuk-bentuk tata bahasa Inggeris tu dalam bahasa Melayu tidak begitu. Jadi gunakan apa yang paling tepat dalam bahasa Melayu dan begitulah sebaliknya. Okey, padanan optima. Padanan optima ni ialah padanan yang paling bagus dalam banyak-banyak padanan mungkin yang ada. Padanan mungkin ialah padanan yang ada banyak pilihan. Okay, padanan tepat pula ialah
walaupun dalam tata bahasa, dalam kamus, dalam tempat lain, semua rujukannya menganjurkan padanannya lain, tetapi dalam keadaan itu, itulah padanannya. Sebab memang itulah mereka guna. Jadi itu padanan tepat. Ya. Yang ini saya rasa bila saya menterjemah perkataan competence, ya, dia boleh kemahiran, dia boleh keterampilan, tapi untuk buku ini dalam banyak tempat maksudnya di situ ialah kecekapan, bukan keterampilan. Sebab pada saya terampil tu lebih pada image ataupun rupa, tapi bila dalam penterjemahan ni ialah kecekapan, cekap buat sesuatu, cekap fikir, cekap pilih, cekap buat keputusan. Itu saya, padanan tepat pada saya ialah itulah untuk kompetensi lah, kecekapan. Okay, pinjam langsung, pinjam ubah, pinjam terjemah rupa, terjemah fungsi, tu semua biasa untuk orang-orang yang terjemah ni, ya. Pinjaman langsung tak ada ubah ejaan, ambil saja dari bahasa asal. Pinjam ubah, boleh ubah ejaan, ubah sedikit makna, ya. Pinjam terjemah pula, ialah konsep tu kita ambil dan kita berikan dia dalam makna Melayu. Contohnya, apa kita panggil tu, laku keras. Masa saya muda, kata laku keras tak ada. Ya, sekarang laku keras tu biasa. Ya, itu ialah pinjam terjemah. Terjemah rupa, terjemah fungsi, itu semua ada. Okay, and then terjemah padanan secara nota kaki, rujuk silang, definisi, saya tak ada buat dalam buku ini sebab nota kaki yang sedia ada tu kebanyakannya ialah juga menjelaskan apa yang ada dalam istilah-istilah tu. Tapi terjemahan definisi saya buat satu yang untuk apa, Archivist Hills tu, ya. Okay, saya nak jelaskan juga konsep padanan terjemahan dalam apa yang saya sedang cakap ni, dia boleh senilai, dia boleh setara, dia boleh sefungsi, seguna. Dia tidak semestinya betul-betul atau sememangnya sama, ya. Okey, sekarang yang terakhir tentang kecekapan penterjemah, ya. Okay, ini saya petik dari buku itu, saya kongsikanlah kepada semua yang berminat membuat kerja terjemahan. Okay, dan juga ini khususlah untuk dua kumpulan penterjemah IIUM yang sedang mendengar ni, ya. Dalam buku ni sarankan sebenarnya untuk menjadikan seseorang penterjemah itu cekap, ya. Dia kena ada semua ni. Kecekapan komunikatif dan tekstual, kecekapan budaya, kecekapan berkenaan pengetahuan dan bidang, kecekapan instrumental dan profesional, salah itu, kecekapan psikofisiologikal. Yang ini menarik, ya. Kecekapan psikofisiologikal ni lah yang berkenaan dengan sikap dan tanggapan kita sendiri. Jangan kita terjemah, lepas tu kita pula yang kutuk terjemahan tu. Tak bagus bahasa Melayu ni, tak ada perkataan ni, ya. Itu maknanya kita belum ada kecekapan psikofisiologikal. Patutnya kita yakinkan pemberi tugasan terjemahan bahawa ni terjemah ni, ini namanya terjemahan pinjaman langsung, gitu, ya. Ataupun kalau kita menterjemah aspek budaya yang ada dalam tu, dalam bahasa Melayu tak ada budaya tu, jadi kita pinjam langsung dan kita letakkan sedikit keterangan, ya. Dan itu biasa dalam terjemahan sebab dalam dunia ni semua benda boleh diungkapkan, semua idea boleh dinyatakan, semua perasaan boleh dinyatakan. Bentuk dan struktur aja beza. Gitu, ya. Jadi itu kecekapan psikofisiologikal, ya. Berkenaan dengan sikap. Kemudian kecekapan perorangan. Yang ini pentinglah bila penterjemah tu untuk berunding, meyakinkan, ya. Mencari maklumat, ya. Macam mana kita nak jadi orang yang kalau kita tanya je, tanya 1, 10 grup WhatsApp jawab.
Grup WhatsApp Profesor Chemical Engineer jawab, grup WhatsApp Perhutanan jawab, yang dari NIOSH jawab, itu. Ya. Dan akhir sekali ialah kecakapan strategi. Kecakapan strategi ini ialah koordinasi semua untuk mencapai apa yang kita hendak, berdasarkan apa yang pemberi tugasan tindak pada masa yang mereka mahu, ya. Kecakapan strategi itu agak payah nak capai. Jadi kalau boleh capai pada hari berkenaan atau lambat sejam atau lambat sehari pun dah cukup bagus. Okey, kesemua kecakapan ni kata-kata saling berkaitan. Ya. Yang kita masuk kelas, yang kita masuk universiti belajar sebelum kita mula betul-betul buat ialah kecakapan berkenaan pengetahuan dan bidang. Sebab itu dalam banyak latihan di universiti ataupun di pusat-pusat latihan menterjemah ni telah banyak ada amali dan juga sesi-sesi yang mana pelajar tu perlu bekerja dalam situasi sebenar untuk mencapai yang tadi itulah kesemua kecakapan yang dinyatakan. Alright, tidak ya, saya tengok ada lagi ke tak ada? Tak ada, dah tak ada. Okey doktor, dah tamat ke? Dah tamat. Okey, doktor boleh buka kamera doktor sebab kameranya okey. Baik, kita mengharapkan kita mengharapkan soalan daripada sahabat-sahabat pendengar. Alhamdulillah ada dalam konsisten dalam 38 ke 40 orang bersama dengan doktor pagi ini. Dan jika ada soalan daripada sahabat-sahabat pendengar sekalian tentang isu-isu penterjemahan, tidak semestinya isu berkaitan dengan apa yang dibentangkan sahaja, mungkin aspek-aspek lain. Jika tidak ada, mungkin saya boleh mulakan soalannya dahulu. Boleh doktor kongsikan sedikit barangkali dari sudut penterjemahan bahasa sasarnya dengan bahasa asal teks sumber dengan bahasa sasar. Contohnya istilah nama-nama yang digunakan. Masa saya di PTS dulu, kami diajarkan supaya contoh dalam buku Inggeris itu digunakan John, Michael dan seumpamanya. Tapi apabila diterjemahkan dalam bahasa Melayu, makanya digambarkan bahawa sepatutnya namanya lebih merakyatlah, lebih tempatan, iaitu gunalah nama Abu Muhammad, guna nama Ismail sebagai contoh yang lebih nampak Melayunya itu. Dan kalau scene di bahasa teks itu adalah scene di kafe, di tempat Saleh selalu lepak, maka tukarlah Mama dan seumpamanya. Apa komen doktor di situ? Okey, boleh dibuat. Itu bukan namanya terjemahan lah, itu namanya adaptasi ke terpulang pada kita hendak mewarnakan apa pada teks terjemahan tu, mengekalkan semangat ataupun kita panggil mengekalkan semangat dan ciri-ciri teks sasaran ataupun teks sumber, ataupun kita nak localization. Itu kalau terjemahan kreatif boleh buat, ya. Tapi kalau terjemahan ilmiah biasanya kita memang tak ubahlah. Kalau di situ nama itu begitulah, ya. Dalam terjemahan ada perkara yang disebut sebagai lokalisasi dan juga forenisasi, ya, menjadikan apa yang dari luar itu serasi dengan yang di dalam ni, yang di dalam bahasa sasaran, ataupun yang dari dalam bahasa sasaran serasi dengan apa yang nak kita sampaikan di luar. Itu semua boleh pilihan. Penterjemah boleh pilih mengikut, bukan mengikut dia sendiri suka-suka, tapi ialah mengikut pemberi tugasan tu. Pemberi tugasan tu nak macam mana, ya. Baik.
nampaknya mungkin kebanyakan yang mendengar sudah. Saya akan bekalkan bahan yang Doktor bentangkan tadi kepada semua pendengar. Bagi yang berminat, boleh turunkan alamat email di ruangan komen kita, dan kepada para peserta daripada grup penterjemah IUM Press, saya akan masuk ke dalam grup WhatsApp kita lah. Jadi Doktor mungkin ada pesanan akhir ke? Pesanan akhir macam raya pula. Pesanan akhir saya kepada kumpulan penterjemah IIUM, teruskan menterjemah sebab pengetahuan tu berkadar dengan pengalaman, ya. Dan kepada pihak IIUM Press, Prof. Huspa, Tuan Zahiruddin, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kerana mengusahakan projek terjemahan ini. Semasa saya diberitahu kata 100 lebih, saya macam oh. Lepas tu tiba-tiba bila saya diberi 3 buku dan saya boleh buat, saya rasa oh kacang aja IIUM ni boleh sampai 100 lebih, ya. Saya tak tahulah macam mana, dari mana datangnya sinergi itu, aura siapa ke, angin Prof. Huspa ke, ya, semuanya jadi laju. Okey, tahniah dan teruskan menterjemah, ya, dan sila tanya kalau bincang dalam grup WhatsApp kita tu, kalau ada apa-apa nak tanya. Dan saya pun macam itulah, kalau saya tak tahu saya tanya. Ya, sebab bila menterjemah buku satu lagi tu, Leading the Way, saya memang banyak bertanya dan sebab istilah dan juga konsep tu untuk IIUM mungkin tak sama dengan yang KPT, yang universiti lain yang biasa saya dengar. Jadi terjemah ni nombor 1, tanya, cari, ya, maksud sebenar. Begitulah. Okey. Baik, mungkin saya terlintas satu soalan akhir lah sebelum kita tutup, Doktor, ya. Peluang untuk menyambung pengajian ataupun inilah di UiTM, kita tahu Doktor mengajar di Akademi Bahasa. Mungkin boleh share sikit, mungkin sebahagian daripada pendengar kita ni berminat sama master PhD ke, ataupun menjadi penterjemah profesional yang dibayar dengan nilai yang menggiurkan, ya. Dan seumpamanya. Mungkin Doktor boleh share sikit lah 2-3 minit sebelum kita tutup. Okey, di UiTM kita ada 3 kursus sarjana yang bahan ataupun bahan kajiannya bolehlah menggunakan bahan terjemahan ataupun kaedah-kaedah terjemahan. Ada banyak juga yang dah buat, ya. Tapi dalam kursus sarjana muda, kita memang ada sekurang-kurangnya 3 mata pelajaran dalam ijazah sarjana muda komunikasi profesional yang berkait dengan penterjemahan. Satu kursus memang namanya penterjemahan, ya. Satu tentang pengajian kontrastif. Maknanya kita tengok kajian bandingan antara bahasa. Biasanya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Arab, setakat yang dah ada ni. Dan juga dalam kursus yang berkenaan korpus, ya, kita juga sedang membina korpus terjemahan, ya. Jadi bolehlah, tapi untuk yang betul-betul namanya memang dalam bidang penterjemahan, USM, ya, Tokyo, ya. Dan untuk kursus-kursus lain di Persatuan Penterjemah Malaysia, di ITBM pun ada. Baik, terima kasih banyak pada Dr. Nur Ida Ramli atas kesudian berkongsi pada pagi ini. Sepatutnya rakaman dan Dr. dah rakam pun sebenarnya. Tapi kita lebih suka live begini. Cuma biasalah bila live ni adalah isu teknikal tu sikit. Minta maaf daripada kami kepada para pendengar, para penonton dan seumpamanya. Dan Dr. Nur Ida, kalau dia tak jelaskan lagi ataupun yang terlepas pandang, dalam masa kurang setahun beliau berjaya menterjemah 3 buah buku yang besar, yang kecil dan yang sederhana, ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa. Jadi siapa yang nak tahu tips bagaimana dia boleh menterjemah begitu banyak, begitu prolific,
bolehlah PM ataupun hubungi beliau, pandai-pandailah bawa pisang sesikat ke rumah dan seumpamanya, wallahu alam. Itu tuan-puan boleh deal dengan dia sendiri ya. Apapun, kami terima kasih sekali lagi mewakili IIM Press. Berterima kasih kepada para pendengar dan penonton sekalian, dan juga kepada khususnya pada Dr. Ida sebagai narasumber pada pagi ini. Jadi kita sudahi perbincangan kita ini dengan tasbiratul kafarah dan suratul Asr, walaupun kita bukan tazkirah apa semua, tapi ada keberkatannya insya-Allah, terutamanya pada hari Jumaat ini insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.